Okey, hari ini kita nak belajar the stimuli and responses in plants. Okey, sebelum ini kita sudah ada belajar tentang stimuli dan respon pada manusia. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar stimuli dan respons dalam tumbuhan plants. Okey, jadi apa itu stimuli? Stimuli itu adalah seperti apa yang kita sudah belajar di lepas. Contohnya macam manusia boleh detect cahaya, bunyi dan sebagainya. Jadi itu adalah stimuli lah. Okey, respon adalah tindak balas. Okey, jadi pertama kita lihat stimuli yang boleh detect. Okey, stimuli that can be detected by plants. Stimuli apa yang boleh dikesan oleh tumbuhan. Jadi yang pertama kita lihat ada light, cahaya, water, air, gravity dan touch, sentuhan. Jadi maksudnya tumbuhan dia boleh detect stimuli-stimuli ini. Dia boleh tahu di mana ada cahaya, di mana ada air, gravity dan sentuhan. Dan dia boleh memberikan tindak balas lah. Okay, jadi mari kita lihat tindak balas macam mana yang boleh dibuat oleh tumbuhan. Okay, response of plant. Jadi respon adalah tindak balas tumbuhan. Okay, response of plant. Jadi tumbuhan bila dia bertindak balas, dia boleh bertindak balas dalam dua cara, iaitu tropism dengan nesting movement. Jadi di sini apa yang paling penting adalah kita kena lihat perbezaan antara tropism dengan nesting movement. Jadi kita lihat tropism dahulu. Tropism, plant responds to stimuli coming from a certain direction. Okay, coming from a certain direction maksudnya dalam tropism, tumbuhan dia memberi respon kepada stimuli berdasarkan pada arah. Okey, dia berdasarkan kepada arah. Okay. Jadi kita lihat nesting movement. Plant respond to stimuli but do not depend on direction. Maksudnya dia tidak bergantung kepada arah. Okey, tropism bergantung kepada arah. Nesting movement dia tak bergantung kepada arah. Okay. Tropism, a certain part of plant grow towards or away from detected stimuli. Maksudnya tropism adalah di mana tumbuhan itu tumbuh. Okay. Dia grow, dia tumbuh ke arah ataupun menjauhi dari stimuli itu. Okay, contohnya tumbuhan bila kalau kamu ada tanam pokok bunga dalam rumah, kamu akan dapati daun-daun dia, ranting dia boleh tumbuh ke arah tingkap, ke arah sumber cahaya. Okey, jadi dia tumbuh ke arah. Okey, dia bergantung kepada arah stimuli itu. Dan cara dia memberi respon adalah dengan tumbuh, grow. Okey. Jadi kita lihat kalau nesting movement that involve both growth and non-growth. Maksudnya nesting movement adalah tindak balas tumbuhan di mana dia ada pergerakan, ada movement, ada gerakan. Dan gerakan itu dia melibatkan tumbuh. Okey, growth dia tumbuh dan bukan tumbuh. Tapi kebanyakannya adalah dia tak melibatkan tumbuh lah. Okey, tak melibatkan tumbuh. Okey. Jadi sekarang kita lihat tropism. Tropism dia tumbuh ke arah kan, dia bergantung kepada arah. Jadi dia ada dua cara. Dia grow towards or grow away. Grow towards adalah di mana tumbuhan itu dia tumbuh ke arah stimuli itu. Okey, kalau grow away dia tumbuh menjauhi. Okey, berlawanan arah dari stimuli itu. Jadi kalau dia grow towards, kita panggil dia positive tropism. Kalau dia grow away, kita panggil negative tropism. Okey.
Jadi tropism memandangkan dia adalah tumbuh. Okey, dia tumbuh. Jadi maksudnya dia berlaku dengan sangat perlahan. Response occur slowly. Dia berlaku dengan perlahan. Sebab kamu lihat tumbuhan memang tumbuh dengan perlahan kan. Sebenarnya semua benda hidup pun macam tu. Haiwan ke, tak kira haiwan ke, tumbuhan ke, dia tumbuh dengan perlahan. Kamu kena tunggu banyak hari. Seminggu ke, 2 minggu ke, baru kamu boleh dapat lihat, oh ada perubahan. Ranting dia tumbuh ke arah ini. Kena tunggu lama baru boleh nampak perubahan dia, baru boleh nampak respon dia. Okey. Jadi dia perlahan. Tropism ini berlaku dengan perlahan. Okey, jadi sekarang kita lihat nesting movement. Kalau nesting movement sebab dia tidak melibatkan tumbuh. Dia berlaku dengan serta-merta. Jadi dia laju. Okey, response occur faster than tropism. Jadi apa contoh bagi nesting movement ini? Contohnya adalah macam itu pokok semalu. Okey, pohon semalu. Kalau pohon semalu, pokok semalu itu bila kamu sentuh daun dia akan lipat dan daun dia akan tutup, betul tak? Okey, daun dia akan tutup. Jadi dia berlaku secara serta-merta dan dia tidak melibatkan tumbuh. Okey? Kalau tropism, kena tunggu dia tumbuh. Kena tunggu lamalah baru kamu nampak dia tumbuh ke arah mana macam tu. Okey. Jadi sekarang kita nak lihat contoh bagi tropism. Okey, pertama adalah phototropism. Phototropism, perkataan foto ini maksudnya cahaya. Jadi phototropism adalah response towards light. Maksudnya dia adalah respon terhadap cahaya. Okey, shoots show positive phototropism. Shoots show positive phototropism. Shoot adalah pucuk. Okey, shoots adalah pucuk. Jadi pucuk bagi tumbuhan menunjukkan positif phototropism, maksudnya dia tumbuh ke arah cahaya. Okey, pucuk bagi tumbuhan dia tumbuh ke arah cahaya. Okey, contohnya dalam gambar ni kita nampak pucuk-pucuk tumbuhan ni, kamu lihat dia tumbuh ke arah lampu itu. Tumbuh ke arah sumber cahaya itu. Jadi pucuk adalah positif phototropism. Jadi apa kebaikan? Kenapa dia nak macam tu? Sebab kalau dia boleh tumbuh ke arah cahaya, maksudnya dia boleh dapat lebih banyak cahaya lah. Boleh dapat cahaya, dia boleh buat makanan melalui photosynthesis. Okay? Help plant obtain enough sunlight to make food through photosynthesis. Jadi ini adalah sangat penting bagi tumbuhan. Phototropism sangat penting. Okey, seterusnya kita lihat hydrotropism. Perkataan hydro ini maksudnya air. Perkataan hydro maksudnya air. Jadi hydrotropism adalah respon terhadap air. Okey, jadi bahagian mana yang boleh respon terhadap air? Roots lah, akar. Okay, roots show positive hydrotropism. Maksudnya akar itu dia akan tumbuh ke arah air. Okay, roots show positive hydrotropism. Maksudnya akar dia tumbuh ke arah air. Okay, jadi apa kebaikan dia? Senanglah. Okay, kerana tumbuhan dia perlu air kan. Jadi macam mana tumbuhan dapat air? Melalui akar. Jadi akar dia kena tumbuh ke arah air untuk mendapat air. Okay? Dan bila dia serap air itu garam mineral, okay? Garam mineral yang larut di dalam air pun akan disedut masuk, pun akan diserap lah. Okay, sini dia cakap help plants obtain enough water to make food through photosynthesis and absorb dissolved mineral. Dissolved mineral adalah garam mineral yang larut dalam air. Okay, jadi kalau kamu lihat dalam gambar ini, kamu dapat lihat ya akar dari benih ini dia tumbuh ke arah
air ya, dia tumbuh ke arah air. Okey, sekarang kita lihat geotropism. Perkataan geo ini bermaksudnya bumi lah. Okey, bermaksudnya bumi. Jadi kamu ada belajar geografi kan? Jadi dalam geografi kamu belajar tentang bentuk muka bumi, apa yang tumbuh di sini sana, batu. Okey, geotropism di sini, geotropism ini bermaksud dia respond towards gravity. Maksudnya dia respon tindak balas tumbuhan terhadap gravity. Okey, jadi bahagian mana yang ada respon dia sensitif kepada gravity adalah roots. Okey, roots adalah akar. Roots show positive geotropism. Maksudnya akar dia akan tumbuh ke arah gravity. Maksudnya dia akan tumbuh ke bawah. Jadi kenapa akar dia nak positive geotropism, dia tumbuh ke arah gravity? Sebab gravity di mana? Gravity di bawah. Jadi maksudnya bila akar itu dia tumbuh ke arah gravity, akar itu dia akan tumbuh ke bawah dan dia akan tumbuh ke bawah semakin dalam masuk ke dalam tanah. Dan bila dia masuk ke dalam tanah, jadi dia boleh tangkap. Okey, dia boleh grip. Okey, dia boleh genggam, grip tanah itu. Jadi dia boleh menyebabkan pokok itu lebih stabil lah, stabilize lebih stabil and support the plant. Dia boleh sokong pokok itu. Okey, akar itu boleh tumbuh masuk ke dalam tanah dan dia boleh membantu menyokong pokok itulah. Jadi ini pun ada kebaikan lain, iaitu dia boleh membantu akar itu mencari air lah. Contohnya bila pokok itu baru tumbuh. Contohnya di kawasan itu dia tak ada banyak air. Jadi akar itu dia akan terus tumbuh semakin dalam, harap-harap boleh dapat cari air lah di dalam. Tapi bila dia sudah sampai satu tempat yang ada air, maka dia akan tumbuh ke arah air itulah. Okey, jadi geotropism dia tidak akan menjadi yang paling penting. Okey, pertama dia akan tumbuh ke bawah dulu. Okey, ikut arah gravity. Bila dia sudah jumpa air, dia akan hydrotropism, positive hydrotropism. Dia akan tumbuh ke arah air itu. Okey, jadi kalau di sini roots show positive geotropism, akar dia menunjukkan positive geotropism, tetapi shoots iaitu pucuk show negative geotropism, iaitu pucuk bagi tumbuhan itu dia menunjukkan negative geotropism, iaitu dia tumbuh berlawanan arah gravity. Gravity di bawah, dia tumbuh naik atas. Itu adalah shoot, pucuk. Jadi kenapa macam ni? Kenapa pucuk dia nak tumbuh berlawanan dengan arah gravity? Sebab, okey, contohnya kamu tanam satu benih di dalam tanah. Bila pucuk itu keluar daripada benih, dia nampak cahaya tak? Dia boleh dapat tahu cahaya di mana tak? Dia tak tahu kan? Sebab dia di dalam tanah. So, dia tak tahu cahaya di mana. Lepas tu, dia akan tumbuh naik ke atas lah. Iaitu melawan dengan arah gravity. Gravity di bawah, dia tumbuh naik atas. Kerana dia tahu sekarang dia di dalam tanah. Kalau dia tumbuh naik atas melawan arah gravity, lama-lama dia akan dapat keluar dari tanah dan akan dapat detect lah cahaya di mana. Okey. Jadi shoot iaitu pucuk dia negative geotropism, supaya dia boleh tumbuh keluar dari tanah. Bila dia sudah keluar dari tanah, dia sudah dapat detect di mana cahaya, maka dia akan tumbuh ke arah cahaya itulah. Okey, boleh faham geotropism. Jadi geotropism akar positif geotropism, pucuk negatif geotropism. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat thigmotropism.
Thigmotropism is response towards touch, iaitu dia bertindak balas pada sentuhan. Okey, pada sentuhan. Jadi pada tumbuhan ada dua bahagian yang dia sensitif kepada tumbuhan. Okey, yang positif thigmotropism, iaitu tendril and twining stem. Okey, tendril dengan twining stem, dua-dua bahagian ini yang dia sensitif kepada sentuhan. Jadi mana satu tendril, mana satu twining stem. Kita lihat gambar ni, kamu nampak gambar ni, pada ranting, dari ranting pokok itu ada satu benda yang struktur yang macam spring macam tu, dia tumbuh keluar. Jadi yang struktur yang macam spring ini, yang tumbuh keluar ini kita panggil tendril. Okey, yang ini kita panggil tendril. Jadi tendril ini bila dia tumbuh keluar, dia tumbuh bila dia sentuh dengan benda, contohnya ranting pokok lain, bila dia sentuh saja, dia akan mula tumbuh ke arah ranting itu. Okey, dia sentuh, dia akan tumbuh dan sentiasa dia pastikan dia sentuh ranting itu. Maka dengan ini, semakin panjang dia tumbuh, semakin dia melilitlah, dia akan lilit pada ranting itu. Jadi ini adalah boleh membantu pokok itu untuk stabil lah, dia boleh berdiri. Okey, dia boleh berdiri tegak, dia boleh tumbuh naik atas. Okey, naik atas buat apa? Untuk dapat cahaya lah. Okay, jadi sama juga dengan ini, twining stem. Ini twining stem adalah batang dia sendiri yang akan pergi melilit. Okey, tak sama dengan tendril. Tendril ini dari ranting, dari batang dia tumbuh satu tendril keluar, tendril itu akan tangkap pada ranting. Okey, kalau yang twining stem, stem itu sendiri, batang dia sendiri yang dia akan pergi lilit. Okey. Jadi kedua-dua ni kebaikan dia samalah, iaitu supaya dia boleh tumbuh naik ke atas, stabil, dapat cahaya. Okey. Okey, seterusnya kalau yang tendril dengan twining stem adalah positif thigmotropism, roots, okey, akar show negative thigmotropism. Akar dia tunjuk negative thigmotropism, maksudnya bila dia tumbuh masuk ke dalam tanah dan dia sentuh dengan batu, dia akan elak batu itu. Maksudnya dia tak nak sentuh benda lain. Okey, dia tak nak sentuh benda yang keras. Jadi apa kebaikan ni? Kebaikannya bila akar itu tumbuh masuk ke dalam tanah, dia kena dengan batu, dia boleh elak, dia elak batu itu dan dia terus tumbuh lagi dalam. Terus boleh cari jalan lain dan masuk ke dalam tanah. Semakin masuk, semakin dalam lah. Okey. Jadi ini boleh membantu tumbuhan itu jadi lebih stabil. Dan boleh dapat cari air lah. Dia boleh tumbuh semakin dalam di dalam tanah. Boleh dapat cari air. Okey. Seterusnya kita nak lihat nesting movement. Yang tadi itu semua adalah tropism. Jadi kamu lihat semua berkaitan dengan arah, semua berkaitan dengan tumbuh. Phototropism tumbuh ke arah cahaya, hydrotropism tumbuh ke arah air, geotropism tumbuh ke arah graviti, tumbuh lawan arah graviti. Thigmotropism tumbuh ke arah benda yang sentuh itu, tumbuh berlawan dengan arah benda yang sentuh itu. Semua tumbuh dengan arah. Okey, itu tropism. Sekarang kita lihat nesting movement. Nesting movement contohnya yang ini pokok semalu kan, mimosa. Okey, ini kita panggil mimosa. Jadi kalau kamu pernah sentuh, kamu tahulah kan, bila kamu sentuh daun dia akan lipat dan tutup. Okey, jadi ini kita panggil, ada nama dia, kita panggil seismonestic. Okey, seismonestic. Jadi maksudnya dia sebenarnya dia bukan sentuhan lah, dia lebih ke arah gegaran. Kalau dia gegar, kamu goyang dia dan sebagainya, dia pun akan tutup juga. Okey, jadi ini adalah nesting movement. Dia berlaku dengan cepat. Kamu boleh dapat nampak lah. Okey, dia berlaku
serta-merta. Okey, jadi ada apa kebaikan bagi pokok mimosa ini tutup daun dia? Kenapa dia nak buat macam tu? Kerana dia nak melindungi diri sendiri daripada haiwan herbivore dan juga angin yang kuat. Okey, kerana macam ni, kalau kamu pernah lihat tumbuhan pokok mimosa ni, kamu akan kamu tahu yang ranting dia, batang dia ada duri, betul tak? Ada duri-duri yang tajam. Jadi, katakan ada lembu ke kambing ke nak makan dia, bila mulut ataupun hidung binatang itu dia sentuh pada daun, daun dia akan lipat dan tutup. Jadi, bila daun dia lipat dan tutup, dia akan dedahkan duri-duri yang tajam itu. Jadi, hidung mulut dia akan terkena dengan duri dan haiwan itu dia tak rasa nak makan lah. Okey, mana dia nak makan kan dia rasa ada benda tajam. Okey, jadi dia akan pergi cari tumbuhan lain lah untuk makan. Okey, jadi yang kedua adalah melindungi daripada angin yang kuat. Bila daun dia buka dan kena angin, senang untuk ditiup angin, senang patah dan sebagainya ditiup angin kuat. Jadi bila dia tutup, okey, bila dia tutup, angin senang nak lepas. Okey, dia tak menghalang angin. Jadi angin senang lepas. Jadi dia tak cedera lah. Okey, daun dia tak rosak, ranting dia tak patah dan sebagainya. Okey, jadi melindungi diri daripada haiwan dan angin yang kuat. Okey, seterusnya kita lihat yang bunga matahari ini. Jadi bunga matahari ini sebenarnya di bunga dia ada daun-daun yang warna hijau. Jadi ini yang sebab dia kenapa bunga matahari ini dia boleh ikut arah matahari. Bila dia ikut arah matahari, maka dia boleh dapat cahaya yang lebih lah. Cahaya lebih, jadi dia boleh buat fotosintesis untuk buat makanan. Okey. Ini adalah bunga matahari. Seterusnya adalah ini Venus flytrap. Okey, Venus flytrap ini kalau kamu pernah lihat, ini adalah daun dia sebenarnya. Yang ini macam sangkar, yang ini nampak macam sangkar, ini sebenarnya adalah daun. Jadi daun dia ni pada kebiasaannya dia adalah buka. Okey, bila serangga masuk dalam dia akan tutup. Dia akan tutup dan dia perangkap serangga itu tak boleh keluar. Jadi lama-lama serangga itu akan mati dan serangga itu akan reput. Okey, dia akan reput di dalam daun dia lah. Okey, dan lepas serangga itu sudah reput, jadi dia boleh dapat serap. Okey, jadi daun dia boleh serap garam mineral. Okey, garam mineral daripada bangkai serangga itu. Okey, jadi yang Venus flytrap ini sebenarnya dia boleh buat makanan sendiri. Dia ada dua jenis daun. Satu daun yang macam sangkar ini, satu jenis lagi daun yang nampak macam daun biasa lah. Okey, jadi maksudnya yang Venus flytrap ini sebenarnya dia boleh fotosintesis. Dia boleh serap cahaya matahari, air dan carbon dioxide untuk buat fotosintesis, untuk buat makanan sendiri. Tetapi yang Venus flytrap ini, habitat dia, tempat dia tumbuh, selalunya dia tumbuh di kawasan di mana tanah dia kekurangan garam mineral. Okey, tanah-tanah di mana Venus flytrap ini tumbuh biasanya kekurangan mineral. Jadi bila dia kekurangan mineral, dia kena dapat mineral melalui cara lain lah. Dan cara dia adalah dengan perangkap serangga dan serap mineral daripada serangga ini. Okey, boleh faham Okey, jadi ini adalah nesting movement lah. Okey, selepas ini kamu lihat ada latihan objektif, ada latihan objektif 5 soalan. Jadi cikgu perlu kamu buat 5 soalan objektif ini dan WhatsApp-kan jawapan dia kepada cikgu pada hari ini juga Hari ini adalah 28 Jun, hari Isnin, dan kamu kena
buat WhatsApp-kan jawapan dia. Nombor 1, A ke B ke C ke D ke 2, 3, 4, 5. Apa dia? Soalan objektif saja. Senang saja kamu buat dan kamu WhatsApp-kan jawapan kepada cikgu pada hari ini sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5. Okey? Jadi kalau ada apa-apa soalan, cikgu alu-alukan untuk kamu WhatsApp cikgu dan tanya cikgu lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak ada soalan, okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa akan datang.